Untuk asymptote ni dia ada dua. Vertical asymptote. Satu lagi adalah horizontal asymptote. Contoh. Okey, contoh sebelum ni kita dah lihat ada graf y equals to 1 over x. Bila kita lukis, satu sini, satu bawah, kan? Kenapa jadi macam tu? Sebab dia ada vertical asymptote ni, vertical asymptote, dan yang bentuk horizontal ni adalah yang ni. Ni dia panggil horizontal asymptote. Asymptote ni maksud dia garis, asymptote maksud dia graf kita dia takkan langgar pada garis sempadan. Tengok garis sempadan sama ada vertikal ke ataupun horizontal. Itu yang bila saya lukis graf, dia takkan langgar line yang biru ni sebab adanya vertical asymptote. Maksudnya graf dia takkan langgar vertical asymptote, dia cuma menghampiri je. Sama juga untuk horizontal ni. Kenapa graf kita dia pergi ke sini? Kenapa tak langgar je, selamba je langgar X ni? Sebab ada horizontal asymptote. Jadi asymptote ni maksudnya garis sempadan supaya graf dia takkan langgar garis. Okey? Kalau kita nak kira vertical asymptote, cara dia kita kena kira nilai limit kiri kanan. Dapat tak infinity? Kalau dapat nombor tak boleh. Dia syarat dia mesti dapat infinity. Okey, contoh macam function ni. Fx equals to 1 over x squared. Tadi kita dah belajar kan, kalau nak kira limit, kalau saya ambil limit, tadi ilmu dah tinggi sangat ni. Dan kita dah belajar macam-macam tadi kan. Kalau saya gantikan dekat sini, dia akan dapat 1 over 0. Positif ke negatif? Positif lah kan. Positif. So jawapan dia positif ke negatif infinity? Positif infinity. Jadi kalau kita nak kira vertical asymptote, kita cari je nilai kiri atau kanan. Pilih salah satu je. Kiri atau kanan mesti dapat infinity. Baru kita boleh katakan x sama dengan 0 tu adalah vertical asymptote. Kalau dapat nombor tak boleh. Bukan vertical asymptote. So nanti buat salah satu tak semesti buat dua-dua. Dapat satu je infinity, terus buat kesimpulan x sama dengan 0 tu adalah vertical asymptote. Okay tak? So nanti kamu kira kan ni. Kalau nak kira kiri 1 over x squared, sebagai kuasa 2 ni memang positif lah. So nanti buat satu je. Vertical asymptote buat satu je, kiri atau kanan. Yang penting mesti tunjuk dapat infinity. Kalau dapat nombor bukan vertical asymptote. Vertical asymptote. Okay tak? Maksudnya dari segi lakaran dia yang ni lah, vertical. X sama dengan 0. Yang kedua, bagaimana cara nak cari horizontal asymptote? Kalau vertical tadi kita kena kira limit x approaches satu nilai x, pastikan mesti dapat infinity. Itu untuk vertical asymptote. Kalau horizontal, kita kena kira limit plus minus infinity. Tengok berapa nombor dia. Okay. Yang ini kamu pilih nak ambil. Kadang-kadang kita kena buat dua-dua ni. Kadang-kadang satu je, tengok soalan. Tapi kita akan menggunakan plus minus infinity. Ini contoh. Okey, yang pertama, yang ini mudah lah ni. Ini cuma nak kena pasti mana satu pula. Vertical. Vertical yang tegak lah kan. Maksud dia, kenapa graf kita pergi ke atas, dia tak pergi langgar sini? Sebab dia adanya vertical asymptote ni lah. Ni kalau saya zoom ni, sebenarnya graf dia takkan langgar pada x sama dengan negatif 2. Ni satu lagi dia ada kat sini. Macam tu lah. Ini adalah vertical asymptote. Vertical asymptote ada dua nilai lah. Horizontal yang ni. Yang ni. Sebenarnya graf ni dia takkan langgar pada paksi y. Yang hijau ni horizontal.
Okey tak? Okey, yang ini pula di mana vertical asymptote dia? Kiri kan? Maksud dia ni sebenarnya x sama dengan negatif 3 ni sebenarnya. Sepatutnya dia tak langgar. Ini adalah vertical asymptote. Horizontal dia tak? Yang tak ada, ni sebenarnya ada ni. Sini lah ni. Ni. Ini adalah horizontal asymptote. Ini cuma kita nak kena pasti di mana vertical asymptote dan di mana horizontal asymptote. Ini soalan ni kita nak mencari vertical asymptote. So ingat kita akan kira. Biasanya kita akan kira berdasarkan denominator. Sekarang ni kalau ambil denominator ni sama dengan 0, x sama dengan berapa? Vertical asymptote kemungkinan berada di sini. X sama dengan negatif 2. Ini kemungkinan je ni. Kemudian kita kena sahkan dengan cara kira limit kiri kanan. 2 kiri. X tambah 3 per dengan X tambah 2. Kalau kita ganti, dia bukan ni. Ini negatif 2 kan? So limit X approaches negative 2. Ikut yang kita dapat ni. Ni, yang kita dapat ni. Dua. Tapi ambil kira kiri dan kanan. Kiri. So dapatlah negatif 2 tambah 3 per dengan negatif 2 tambah 2. Dapatlah 1 per 0. 0 ni negatif ke positif? So kita ambil sini. Kalau negatif 2, katakan saya ambil negatif apa? 2.01, boleh tak? So ganti kat bawah ni. Ganti kat bawah ni. Negatif 2.01 tambah 2. Negatif dah kan? Negatif. So jawapan akhir dia? Negatif infinity. Jadi kalau kita berjaya tunjukkan dapat infinity, tak kisahlah positif ke negatif, dapat je infinity, maka betul lah X tu adalah vertical asymptote. Okay. Yang ini pilih nak buat kiri ke kanan. Kalau kiri kita dah berjaya dapat infinity dah, terus buat kesimpulan X minus 2 adalah vertical asymptote. Sepatutnya macam tu. Dah berjaya satu dah cukup. Buat salah satu. Kalau nak buat kanan pun boleh. Katakan saya kira kiri dapat sama dengan 5 lah contoh. Maka tak bolehlah kita katakan X sama dengan negatif 2 tu vertical asymptote. Terpaksalah kita kira pula. Tengok limit X approaches negative 2 from the right. Tengok kanan pula. Kalau kanan tu dapat infinity, baru kita buat kesimpulan X minus 2 tu adalah vertical asymptote. Boleh faham ni? Jadi kalau kita kira mesti dapat infinity. Kalau tak dapat, kena tengok yang lain pula. Okey, jadi step yang pertama, nak tentukan kemungkinan vertical asymptote, refer pada denominator. X squared minus 1 equal to 0. Nanti proses sampailah dapat plus minus 1. Betul tak? Jadi tak bolehlah kita bagi tahu terus itu adalah vertical asymptote. Kita kena sahkan dia dengan cara at point X equals to negative 1, kira kiri atau kanan, mana-mana pun boleh. So ganti dalam 2x tambah 2 per dengan x kuasa 2 tolak 1. So kita betulkan balik. Ini tadi saya factorize 2 kan, x tambah 1. Kemudian x tolak 1, x tambah 1. Okey, negatif 1 tolak 1 apa negatif 2? Barulah tenang sikit. So jawapan dia negatif 1. Okey, maknanya kalau kita uji kiri dapat nombor, so tak bolehlah kita buat kesimpulan kita dapat katakan x sama dengan negatif 1 tu adalah vertical asymptote. Tak boleh lah.
Maka kita teruskan pula. Cuba yang sebelah kanan. Kita cuba sebelah kanan. Limit. Sebelah kanan sama tak? Ni saya ringkaskan ni. Saya ambil 2 per X tolak 1. Sama juga kita akan dapat nombor kan? Dapat nombor. So X sama dengan 1 tak boleh dikatakan sebagai vertical asymptote. Kemudian X sama dengan 1. Okey, kita uji, katakan saya ambil kiri lah. 1 kiri. Ni saya ambil yang dah proses. So 2/0. Ini berat ke negatif ke positif? Ambil negatif 1.01. Negatif. Jadi kita berjaya tunjukkan dapat infinity. Dapat je infinity dah cukup. Tak payah buat yang kanan. Yang tadi saya terpaksa buat kanan sebab tak berjaya yang pertama tu. Buat kanan. Kalau yang kanan tu berjaya dapat infinity, baru kita buat kesimpulan X negatif 1 tu adalah vertical asymptote. Jadi kesimpulan kita adalah vertical asymptote cuma satu saja. X sama dengan 1. Untuk soalan C ni, fx sama dengan exponent to the power of negative x. Jadi kalau kita lihat domain, kalau kita lihat domain of f is, kalau kita ingat balik untuk eksponen ni, domain dia adalah real number. Untuk eksponen, domain tu adalah real number. Jadi kesimpulan dia untuk eksponen, no vertical asymptote. Okay, no vertical asymptote. Okay, no vertical asymptote untuk eksponen. Jadi kalau kita buat lakaran, ni kalau kita lihat graf dia, untuk eksponen, kita punya kedudukan kita adalah X negatif dan Y itu adalah positif. Jadi negatif dan positif, Y positif, maka kita akan mulakan daripada sini. Kemudian kita akan cari pintasan di paksi Y. So kita nampak bahawa memang betul untuk eksponen ni tiada vertical asymptote. Jadi untuk yang C ni jawapan dia adalah no vertical asymptote. Okey, kita lihat soalan D. Untuk soalan D ni betulkan soalan ni. Dia bukan X tolak 3. Dia adalah X tambah 3. So betulkan soalan ni. Okey, kemudian kita nak tentukan vertical asymptote ni kemungkinan berlaku di mana. Maka kita akan gunakan syarat yang pertama, refer pada denominator. Kita akan samakan dengan 0. Ini untuk menentukan vertical asymptote tu kemungkinan berlaku di mana. Jadi kalau kita factorize, kita akan dapat X tolak 3 kuasa 2. Ini kalau kita kembangkan, kita akan dapat di atas. Maka X kita adalah sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 ni kemungkinan dia akan berlakunya vertical asymptote di X sama dengan 3. Jadi kalau kita nak sahkan, kita perlu kira limit X approaches 3. Pilih kamu nak buat kiri ke kanan. Okay, katakan saya pilih kiri. Yang penting kita tunjukkan mesti dapat nilai positif ataupun negatif infinity. Katakan saya pilih kiri. Okay, sebenarnya kita akan buat salah satu. Okay, kalau kita selesaikan ni, X tambah 3 bahagi dengan square root of. Kita gunakan X tolak 3 kuasa 2. Kuasa 2. Okey, yang pertama kita gantikan. Kita gantikan 3, so kita akan dapat 6 per square root of 0. Okay, square root of 0. Kemudian kita bila lihat setiap nombor per dengan 0, kita kena lihat sama ada 0 tu berat ke negatif ataupun positif. So kita pilih satu nombor yang ke kiri daripada 3. Katakan saya ambil nilai 2.9. Okay, jadi kalau kita ambil 2.9 2.9 tolak 3, maka kita akan dapat asalnya negatif, tapi bila kuasa 2 dia akan jadi positif. So kita boleh ringkaskan 0 ni berat kepada nilai positif. Maka kesimpulan dia kita akan dapat positif infinity. Okay, yang penting kita dapat je nilai positif infinity ataupun negatif, maka terus kita boleh nyatakan X sama dengan 3 tu adalah vertical asymptote. Ataupun kita boleh pilih, katakan saya pilih limit X approaches 3 from the right. Okay, sebenarnya kita akan gunakan salah satu, tak perlu buat dua-dua. Ini saya nak tunjukkan je ni. Kalau kita buat
kita buat pilihan kanan pula. X tolak 3 kuasa 2. So kita ganti nilai, maka kita akan dapat 0. Disebabkan kuasa 2 mesti positif juga. So kita akan dapat nilai positif infinity. Maka kita boleh buat kesimpulan, thus the line x equals to 3 is a vertical asymptote. Okay, vertical asymptote of fx. Okay, so yang penting tu x sama dengan 3 ni adalah vertical asymptote. Okay, so ingat kalau kita nak tunjukkan, tak perlu buat dua-dua, kita akan pilih salah satu. Kita lihat untuk, kalau katakan kita diberi function ln, kita diberi function ln, maka kemungkinan vertical asymptote tu kita boleh gunakan syarat ni kita boleh gunakan syarat. Kalau kita nak mencari domain, kita boleh gunakan syarat 3x tolak 1 more than 0, dan kita akan dapat sempadan yang kita gunakan adalah 1/3. Okay, 1/3. Maka kita boleh buktikan adakah pada sempadan 1/3 tu akan ada vertical asymptote. Jadi kita ambil nilai 1/3 tu. So saya kira limit x approaches 1/3 from the right. Yang ini kita mesti pilih kanan lah, sebab kita punya domain kita daripada 1/3 dan ke kanan. So kita mesti uji dengan 1/3 kanan. Tapi soalan yang tadi kita boleh uji sama ada kiri atau kanan. Untuk soalan ni ln ataupun log, kita mesti uji untuk nilai sebelah kanan. So kita ganti 3x tolak 1. Jadi kalau kita masukkan nilai 1/3, kita akan dapat ln 0. Okay, ln 0 sepatutnya kita akan dapat ln, tapi ln 0 ni tak ada jawapan. Okay, ln 0 ni tak ada jawapan. Jadi kalau kita pilih satu nilai, katakan saya ambil 1/3 di sini, kita ambil nilai yang di kanan. Katakan saya pilih nilai ni 0.33, katakan saya ambil 0.5. Kalau saya ganti ln 3 darab 0.5 tolak 1, nanti kita akan dapat nilai itu adalah negatif. Okay, nilai itu adalah negatif. Jadi untuk jawapan yang di sini, kita terus gunakan negatif infinity. Sebab sebenarnya kita akan dapat nilai bila ganti 1/3 ln 0. Cuma kalau kita ambil kira sebelah kanan, katakan saya ambil 0.5, maka kita akan dapat ln tu nilai dia adalah negatif infinity. Maka kita boleh buat kesimpulan vertical asymptote adalah x sama dengan 1/3. Okey, kita lihat contoh 10.3, determine the horizontal asymptote pada function. Okey, jadi kita kena lihat untuk penentuan horizontal asymptote ni, kita perlu kira limit x approaches to positive infinity 1. Kemudian kita akan kira limit x approaches negative infinity fx. Kita lihat berapa nilai dia. Katakan nilai yang pertama tu 2, nilai yang kedua tu adalah 5. Maka penulisan jawapan kita adalah horizontal asymptote adalah y sama dengan 2, satu lagi y sama dengan 5. Okay, itu dia punya kaedah asal dia. Jadi kalau kita lihat soalan yang di sini, soalan A ni, kita diberi function fx. Fx sama dengan x kuasa 2 per dengan 3x kuasa 2 tambah x tolak 1. Okey. Kalau ikutkan untuk mencari horizontal asymptote, kita perlu buat limit x approaches to positive infinity ataupun negative infinity. Untuk yang ini, kalau kita lihat soalan tu hanya ada satu je function, maka kita boleh buat serentak plus minus. Jadi untuk soalan yang ni, kita tak perlu pecah dua sama ada nak kira positif ataupun negatif. Kita buat serentak, sebab bila satu function, jawapan dia akan sama. Jadi seloknya kita buat serentak. Jadi untuk pengiraan limit x approaches to positive or negative infinity, kita lihat di sini adalah degree 2 atas, yang bawah pun degree 2. Maka kita akan bahagi dengan setiap sebutan degree 2. Maka kita akan ambil x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. Kemudian yang di bawah pun sama, 3x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2
tambah dengan x over x squared subtract to 1 over x squared. Okey, kemudian kita simplify. Terus kita buat plus minus, kita perlu asing-asing. Yang di atas 1, yang di bawah akan jadi 3 tambah 1 per x tolak dengan 1 per x kuasa 2. Jadi step yang seterusnya kita ganti je nilai positif, negatif, infinity. Sebelum tu kita kena ingat setiap per infinity nilai dia adalah 0. Okay? Jadi kalau kita lihat note kat sini, setiap per infinity sama ada positif ataupun negatif, nilai dia adalah 0. Okay? Jadi kita gantikan nilai infinity, so kita akan dapat 1 over 3 plus 1 over infinity tolak dengan infinity kuasa 2. Infinity kuasa 2 sama dengan nilai infinity. So yang di sini kita lihat ni nilai dia 0, ini nilai pun 0. Okay? So jawapan kita adalah 3. Maka jawapan kita adalah, kita boleh simpulkan horizontal asymptote adalah y sama dengan 3. Hanya satu saja. Jadi tak perlu kita pisahkan pengiraan positif infinity dan pengiraan negatif infinity. Kalau satu function, kita boleh gabungkan. Okey, kita lihat contoh 10.3. Sama juga kita nak mencari horizontal asymptote. Okey, untuk yang di sini, kalau function kita ada square root, maka kita perlu buat berasingan. Kita perlu kira limit x approaches negative infinity 1. Kemudian kita perlu kira limit x approaches positive infinity. Yang ini kita perlu buat dua-dua. Okay. Okey, kemudian jadi kalau kita nak kira limit, katakan saya kira dulu limit x approaches negative infinity. Jadi step yang pertama selalunya kita factorize, so akan dapat x, bukan x, kita akan dapat 1 tambah 2 per x. Kemudian yang ini selalunya kita factorize x kuasa 2, 1 tolak 9 per x kuasa 2. Okey. Kemudian kita perlu ingat square root of x squared ni, dia ada dua jawapan. Sama ada nak ambil positif ataupun negatif, bergantung kepada kita punya limit. Kalau bincang positif infinity, ambil atas. Kalau kita bincang negatif, ambil yang di bawah. Okey. So yang ini kita keluarkan. Nanti kita akan buat pilihan berdasarkan positif ataupun negatif. Untuk yang di sini sesuai, kita pilih negatif. Jadi kita teruskan, so limit x approaches negative infinity, yang atas x ni kekal, kemudian divide by, yang ini kita akan ambil negative x, sebab kita punya limit kita x approaches negative infinity. Okay, kemudian kita buat square root 1 minus 9 per x kuasa 2. Okay, kemudian ada yang kita boleh cancel, so akan ada negatif 1. Jadi kita masukkan nilai negative infinity, so kita akan dapat 1 tambah 2 per infinity bahagi dengan, jangan lupa kita ada negatif, 1 minus 9 per negative infinity kuasa 2. Okay, so setiap per infinity nilai dia 0. Ini nilai dia 0. Maka kita akan dapat nilai kita adalah negatif 1. Itu untuk negatif infinity. Kemudian kita perlu kira pula untuk limit x approaches positive infinity. Okay. Dengan kaedah yang sama. So x kita factorize 2 over x. Yang di bawah ni, ini saya buat terus. Square root of x squared ni kita pilih yang di atas. Sebab kita bincang x approaches to positive infinity. So yang ini kita factorize x. Kemudian yang lain ni kita ambil, kekalkan yang di dalam. Okay. So yang ini tadi kita pilih positif sebab x approaches to positive infinity. Okay. Jadi kita boleh cancel atas bawah. Kemudian kita gantikan nilai. So kalau kita ganti nilai, di atas 1 tambah 2 per infinity bahagi dengan square root of 1 minus 9 per infinity kuasa 2. Okay. Dan kalau kita buat pengiraan, lain ni 0, so dapat positif 1. Jadi horizontal asymptote di sini kita ada dua lah, y sama dengan negatif 1 dan y sama dengan
1. Okey, kita lihat soalan C. Soalan C. Kita lihat function kita fraction. Kemudian dia adalah bentuk degree 2 atas dan degree 2 bawah. Jadi untuk yang di sini, bila kita nak kira limit x approaches to negative ataupun positive infinity, kita boleh buat serentak sebab function kita satu je. Yang dua ni kalau function kita square root ataupun absolute value. Yang tu akan ada dua. Yang ini cuma ada satu function. Jadi jawapan dia kalau kita bezakan positive infinity dengan negative infinity, dia mesti sama. Okay? Jadi kita boleh cantumkan. So kita bahagi dengan kuasa yang tertinggi. So kita akan ambil 5x kuasa 2 bahagi dengan degree 2 setiap sebutan. Tolak dengan 3 per x kuasa 2 bahagi semua dengan 3x kuasa 2 per x kuasa 2 tambah 2 per x kuasa 2. Okay? Jadi kalau kita permudahkan, limit x approaches to plus minus infinity, so ni 5 tambah dengan 8 per x tolak 3 per x kuasa 2 bahagi dengan 3 tambah 2 per x kuasa 2. Kemudian kita masukkan nilai infinity. So yang ini akan ada plus minus infinity. Kemudian tolak dengan 3 per plus minus infinity kuasa 2 bahagi dengan 3 tambah 2 per plus minus infinity kuasa 2. Jadi setiap per infinity nilai dia adalah 0. Ni semua 0 ni. Ni 0, yang ni 0, yang ni pun 0. Maka yang tinggal adalah 5 per 3. 5 per 3. Jadi kesimpulan kita, horizontal asymptote. Horizontal asymptote adalah y sama dengan 5 per 3. Jadi untuk function yang biasa ni kita terus buat plus minus serentak. Kita fokuskan dulu square root of x kuasa 4 ni. Yang ini adalah nilai dia adalah kuasa x kuasa 2. Tak kisahlah sama ada x tu negatif ataupun x tu positif infinity. Nilai dia adalah sentiasa positif. Jadi dia hanya satu lah. Dia tak perlu kita pecah dua. Okay? Jadi disebabkan bila kita pecah ni hanya satu je function, so kita boleh gunakan limit x equals to plus minus infinity. Okay? Untuk yang di atas kita factorize, so 3 tambah 2 per x kuasa 2 kita bahagi dengan yang ini, kita akan factorize 1 tolak 4 per x kuasa 2. Okay? Kemudian kita permudahkan lagi, so limit x approaches to plus minus infinity x kuasa 2 3 tambah 2 per x kuasa 2. Untuk yang square root of x to the power 4 ni kita hanya ambil positif saja. Dia cuma ada satu je kemungkinan. Jadi tak payah pecah plus minus negatif, plus minus x square. So kita boleh cancel yang ni. Kemudian kita gantikan nilai plus minus infinity. So 3 tambah 2 per plus minus infinity kuasa 2. Kemudian bahagi dengan square root of 1 minus 4 over plus minus infinity kuasa 2. Okay. Untuk yang di sini, maka jawapan kita adalah 1. Yang lain tu adalah 0. Maka horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote adalah satu saja, iaitu y sama dengan 3. Jadi kita tak perlu buat square root of x to the power of 4. Kita pecah. Yang ni x kuasa 2, yang ni negatif x kuasa 2. Okay, kita jangan buat yang ni. Ini positif, yang ini untuk negatif. So kita tak buat yang ni. Tak buat yang ni. Okay. Sebab bila square root of x to the power of 4, dia cuma ada satu je. Sentiasa nilai positif x kuasa 2. Okey, kita lihat contoh 10.4. Tengok nota kuliah tu 10.4. Okey, yang pertama kita lihat ini contoh-contoh soalan perpisahan ni. Okey, jadi yang pertama kita lihat diberi function fx 2x tolak 3 bahagi dengan x tolak 1 dan x tambah 3. Jadi yang pertama kita kena ingat baliklah bagaimana cara nak dapatkan domain. Okey. Domain sebenarnya kalau kita refer balik kepada sebelum ni, domain ni adalah kita akan ambil daripada
denominator tu. Kita akan ambil x minus 1. Kemudian x plus 3. Terus kita akan ambil not equal to 0. Maka kalau kita selesaikan, kita akan dapat x not equals to 1 and x not equals to negative 3. Maka itulah kita punya domain. Tapi domain ni biasanya kita akan tulis dalam bentuk number line, dalam bentuk interval. So kalau kita senaraikan ni negative 3 dan 1, jadi kita akan bermula daripada negative infinity, kemudian not equals to negative 3. Sambung balik. Terputus pada 1, kemudian teruskan lagi 1 sampai infinity. So kita akan tulis negative infinity sampai negative 3, open. Kemudian union by negative 3 to 1. Kemudian sambung balik 1 to infinity. Okay. Jadi kalau kita ingat balik, nak cari domain, kalau kita ada beri fraction, pastikan kita hanya ambil denominator je. Kita ambil not equals to 0. Kemudian untuk soalan B. Okay, untuk soalan B pula, kita nak mencari x-intercept. X-intercept ni maksudnya y itu yang sama dengan 0. So, kita akan ambil fx equals to 0. Maka kita gantikan. Kita gantikan function kita ni. 2x tolak 3 perkan dengan x tolak 1. Kemudian x tambah 3 samakan dengan 0. Jadi, kalau kita selesaikan ni, darab silang habis, maka kita akan dapat x sama dengan 3/2. Jadi kalau kita lukis graf ini mesti langgar pada x sama dengan 3/2. Kemudian kita dapatkan y-intercept. Maksudnya x tu adalah 0. Jadi terbalik. Kalau x-intercept, maksudnya fx tu 0. Tapi kalau y-intercept, maka x tu 0. Okay, so kita gantikan. So kita akan ambil fx sama dengan, gantikan x tu dengan 0. So 0 subset to negative 3. Yang di bawah pun sama. Ganti dengan 0. So kita akan dapat nilai dia adalah 1. Negatif 3 bagi dengan negatif 3, 1. Okay. So selesai untuk A dan B. Okey, kita lihat soalan C. Soalan C kita nak mencari vertical asymptote. Jadi untuk dapatkan vertical asymptote, kemungkinan yang pertama kita refer kepada denominator. So kita ambil je denominator ni. Kita akan samakan dengan 0. So, daripada sini kita akan dapat x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 3. Maka dua nilai ni adalah kemungkinan adalah vertical asymptote. Jadi, kalau kita nak sahkan, kita perlu kira kiri dan kanan. Jadi, yang pertama kita kira untuk nilai 1. So, kita kira limit x approaches 1. Kalau nak ikutkan, kita hanya kira sama ada pilih kiri, satu kiri ataupun satu kanan untuk tunjukkan vertical asymptote ataupun bukan. Okay. Jadi kalau kita lihat soalan ni, perlu tak kita lukis graf? Kalau kita perlukan untuk lukis graf, maka bila kita nak tunjukkan limit x approaches 1 tu adalah vertical asymptote, kita kena buat kiri dan kanan. Okay. Tapi kalau soalan tu hanya nak menentukan vertical asymptote, kita tak perlu buat kiri dan kanan. Kita pilih satu, kiri atau kanan. Kalau nak lukis graf, kita kena cari juga dua-dua. Okay. So untuk kat sini saya kena cari dua-dua lah. So kita akan kira limit x approaches to 1 from the left. So saya akan ambil function 2x tolak 3 bahagi dengan x tolak 1 dan x tambah 3. Kalau kita ganti nilai yang di atas dengan 1, so 2 tolak 3 adalah negatif 1. Yang di bawah ni memang 0 lah. Cuma untuk 1 over 0 ni, setiap nombor over 0 dia mesti ada dua jawapan, sama ada negatif ataupun positif infinity. Jadi kita nak tentukan 0 kita ni positif ke negatif dengan cara kita ambil satu nilai, yang ke kiri daripada 1, katakan 0.9. So kita cuba ganti dekat nilai yang di bawah ni, 0.9 tolak 1. Kita akan dapat negatif 0.1 darabkan dengan 4. Okay, darabkan dengan 4, maka kita akan dapat nilai negatif. So ini adalah negatif, maka jawapan kita adalah positif infinity. Okay, positif infinity. Kemudian kita kira pula limit x approaches 1 from the right. Okay, sama juga. Ini saya buat ni, dua-dua ni sebab saya nak lukis graf selepas ni. Kalau setakat kita nak tunjukkan vertical asymptote,
yang pertama ni dah cukup dah. Terus kita buat kesimpulan, X sama dengan 1 adalah vertical asymptote. Yang ini saya tambah ni sebab selepas ni ada soalan untuk lukis graf. So kita perlu cari juga untuk satu kanan. Gantikan nilai 1, kita akan dapat negatif 1 per 0 juga. Cuma kita kena lihat, pilih satu nombor yang ke kanan daripada 1. Katakan 1.1 lah. 1.1 tolak 1 dah akan jadi positif. Positif darab dengan 4, positif. So ini adalah positif. Jadi keseluruhan kita adalah negatif infinity. Okey, kemudian kita uji pada nilai X sama dengan negatif 3. Okey, so kita akan kira limit X approaches negative 3 from the left. So function kita 2X tolak 3 per dengan X tolak 1, X tambah 3. Okey, so kita ganti dengan negatif 3. So dapat negatif 6 tolak 3, nanti 9 per dengan 0. Kemudian kita akan lihat 0 tu negatif ke positif. Okay. Jadi kita ambil satu nilai. Kita ambil satu nilai yang ke kiri daripada negatif 3. Katakan negatif 3.1. Kalau kita ganti negatif 3.1, kurungan yang pertama ni negatif. Kurungan yang kedua pun negatif. Okay, negatif dan negatif positif. So yang ini adalah positif. Maka gabungkan atas dan bawah negatif infinity. Kemudian kita kira pula limit X approaches negative 3 from the right. Sama juga. Kita akan ganti atas dan bawah. Maka kita akan dapat negatif 9 per dengan 0. Tapi 0 tu negatif ke positif? Ambil satu nilai yang ke kanan daripada negatif 3. So kita ambillah negatif 2.9. Ganti yang di bawah negatif. Ini negatif. Negatif darabkan dengan positif, kita akan dapat negatif. So kesimpulan dia adalah positif infinity. Maka kita boleh buat kesimpulan vertical asymptote adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Itulah kita punya jawapan akhir kita. Okey, kita teruskan soalan D. Kita nak mencari limit X approaches negative infinity. Okey. So kalau nak mencari ni lebih sesuai kita expand di bawah ni. So X kuasa 2 tolak 1 tambah 3. So tambah 2X tolak 3. Selanjutnya kita expand. Kemudian kita akan bahagi dengan kuasa yang paling tinggi. So kita akan dapat kuasa yang paling tinggi. So tulis limit X approaches negative infinity 2X bahagi dengan X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2 per X kuasa 2 tambah 2X per X kuasa 2 tolak 3 per X kuasa 2. Permudahkan lagi. So limit X approaches negative infinity. So yang di atas 2 per X tolak 3 per X kuasa 2 bahagi dengan 1 tambah 2 per X tolak 3 per X kuasa 2. Okay, jadi step yang seterusnya kita ganti nilai lah. Kita ganti nilai. Okay. Kalau kita masukkan negative infinity, maka yang ini akan menjadi 0, ini pun 0, ini 0, yang ini pun 0. So kita akan dapat 0 over 1. So nilai kita adalah 0. Kemudian kalau kita kira limit X approaches positive infinity untuk soalan yang kedua, sepatutnya tak payah kira sebab dia satu function je. Okay. Jadi kaedah yang sama. Okay, nanti kita akan terus step yang terakhir. Terus 2 per X tolak 3 per X kuasa 2 bahagi dengan 1 tambah 2 per X tolak 3 per X kuasa 2. Gantikan nilai positive infinity. Infinity kuasa 2 bahagi dengan 1 tambah 2 per infinity tolak 3 per infinity kuasa 2. Ini pun kita akan dapat nilai yang sama iaitu 0. Okay. Kemudian soalan yang terakhir, hence state the horizontal asymptote. Untuk di sini horizontal asymptote adalah satu saja iaitu y equals to 0. Okey, jadi untuk lakaran graf, kita kumpulkan semua maklumat tadi daripada A sampailah jawapan D. Okey. So kita dapat pintasan, yang pertama pintasan, yang kedua adalah vertical asymptote,
Vertical asymptote kita ada -3 dan 1. So kita lukis -3 dan 1. Kemudian horizontal kita cuma ada 1 saja. Okey. Kemudian bila kita nak buat penentuan graf, kita perlu lihat setiap vertikal ni lihat kiri dan kanan. Okey. Kita kena lihat kiri dan kanan. Jadi masa kita nak mencari vertical asymptote, untuk di sini untuk soalan ni kita perlu kira kiri dan kanan. Tujuan dia masa kita lukis graf, kita perlukan maklumat -3 kiri dan kanan. So kalau kita lihat jawapan yang pertama, ini adalah vertical asymptote. Jawapan yang pertama kita -3 kiri, -infinity. Jadi maksud dia y itu yang sama dengan -infinity. So kita mulakan daripada bawah. So kita terus, dan disebabkan ada horizontal asymptote, maka kita punya graf mesti melencong ke sebelah kiri. Kemudian kita lihat pula -3 kanan, nilai dia adalah positif. Positif infinity maksudnya nilai y tu. So kita mula daripada atas. Sebab dia ada dua kemungkinan, nak mula pada atas ke nak mula pada bawah. Disebabkan jawapan kita positif, mulakan daripada atas dan dia melengkung. Ini melengkung ni sebab kita ada horizontal asymptote. Bila ada asymptote, maksudnya graf tak akan langgar asymptote. Itu kebiasaannya lah. Kemudian kita lihat pula satu kiri. Satu kiri pula, satu kiri nilai dia adalah positif infinity. So kita kena buat pilihan, pilih atas. Kita mula daripada atas. So kita sambung dengan graf sebelumnya. Kemudian pastikan melalui pintasan tadi lah. Sebab kita dah kira pintasan pada y sama dengan 1. Okey, kemudian kita lihat pula satu kanan. Satu kanan nilai dia adalah negatif infinity. Maka kita mulakan daripada bawah. Sebab y itu negatif infinity. Ke bawah. So sepatutnya kita punya graf, dia akan pergi ke kanan. Dia akan pergi ke kanan. Tapi disebabkan ada pintasan, dia terpaksa langgar juga horizontal asymptote. Okey. Ini kadang-kadang yang berlaku, kebiasaannya graf tak akan langgar asymptote. Okay. Tapi disebabkan ada pintasan, terpaksa langgar juga. Sebab tadi kita dah kira nilai di sini adalah 3/2. Mesti ada pintasan pada 3/2. Okey. Jadi masa kita nak lukis graf, kita perlukan semua maklumat termasuk vertical asymptote dan horizontal asymptote. Asymptote ni biasanya graf tak akan langgar. Graf akan langgar asymptote kalau ada pintasan. Contoh macam soalan ni lah. Okey, yang pertama kita nak dapatkan domain. Okey, domain untuk F. Ingat kalau bentuk fraction kita akan refer kepada denominator. Sepatutnya kita akan ambil x kuasa 2 tolak 9 not equal to 0. Sepatutnya. Tapi bila ada square root, kita akan ubah je greater than 0. Okay. Kalau square root tu di atas, kita gunakan greater than and equal. Okay. So kita selesaikan yang ni. So kita factorize x tolak 3, satu lagi x tambah 3. More than 0. Jadi kalau kita gunakan number lain, ini negatif 3, ini 3. Kita nak nilai positif. Okay. Nilai positif adalah yang terputus. So kena ingat baliklah cara nak cari domain. Maka jawapan kita buat dalam bentuk interval negative infinity sampai negatif 3. Kemudian union 3 to infinity. Itu kita punya domain. Kemudian untuk dapatkan vertical asymptote, step yang pertama kita ambil je bawah tu, samakan dengan 0. Okay. Jadi untuk dapatkan vertical, saya padam ni. Untuk soalan yang kedua, vertical asymptote, kita ambil dulu kemungkinan dia. Kita ambil denominator tu, kita akan ambil equal to 0. So selesaikan, kita akan dapat dua nilai, negatif 3 dengan x sama dengan 3. Okay. Jadi untuk yang di sini, disebabkan soalan ni nanti, akhir sekali kita kena lukis graf. Jadi kita kena cari negatif 3 kiri dan kanan. Kalau setakat nak jawab vertical asymptote, kita hanya buat salah satu. Tapi kalau kita nak lukis graf, kita perlu kira kiri dan kanan. Okey, so kita kira ini adalah x divided by square root of x squared minus 9. Kita ganti negatif 3, so di atas negatif 3. Yang di bawah, square root of. Kalau kita ganti negatif 3, sepatutnya bawah tu 0. Tapi kita lihat 0 tu positif ke negatif. Jadi untuk di sini kita ambil nilai ke kiri daripada negatif 3.
mungkin kita akan ambil nilai negatif 3.1. Ganti yang di bawah aja. So kita akan dapat 9 poin lebih tolak 9. So nilai kita adalah positif. So yang di sini kita ambil 0 positif. Maka gabungan atas dan bawah negatif infinity. Jadi kalau setakat nak jawab vertical asymptote, kita dah boleh buat kesimpulan X sama dengan 93 ni adalah vertical asymptote. Tapi kalau kita nak lukis graf, kita lihat soalan tu. Nak lukis graf ke tak payah? Kalau setakat nak vertical asymptote, kita terus berhenti di sini je. Okay. Ini sebab kita nak lukis graf, saya kira lagi. Supaya senang kita nak kira graf kiri kanan tu apa jadi. So, kita akan kira step yang sama. Yang ni pun sama juga, ganti negatif 3 divided by square root of 0. Okay, kita ambil yang ke kanan pula. Kalau nak ke kanan, kita akan ambil negatif 2.9. Kalau kita ganti negatif 2.9, kita akan dapat 2.9. Dia mesti kurang daripada 3. Bila kurang daripada, kurang daripada 3, kurang daripada 9. Maka kita akan dapat 0 negatif. Dia barat ke negatif. Dalam square root, mana boleh negatif? Okay. Maka untuk yang di sini adalah jawapan dia undefined. Ini undefined. Sebab square root tu, square root of negatif tak ada jawapan. So jawapan dia undefined. Tak boleh kita jawab negatif infinity, tak boleh. Sebab square root tu tak dapat jawapan. Okay. Walaupun sebelah kanan ni undefined, tapi untuk syarat vertical kita boleh guna. Yang di atas, vertical asymptote. Okay. So kita tulis vertical asymptote adalah X sama dengan negatif 3. Untuk jawapan yang pertama lah. Negatif 3. Kemudian kita kira pula untuk X sama dengan 3 pula. Okay. Untuk X sama dengan 3. Okay. Untuk X sama dengan 3. So saya padam ni. Ni dah salin ke? Sudah ke belum? Dah. Dah eh? Negatif 3. Negatif 3 kiri. Kiri je ada nilai kan? Negatif infinity. Okay, so saya padam ni. Saya kira pula untuk X sama dengan 3. Okay, untuk X sama dengan 3. Okay, so kita kena kira limit X approaches 3 from the left. Kita kira je X over square root of X squared tolak 9. Kita ganti atas 3, yang di bawah ni adalah square root of 0. Kemudian kita kena lihat 0 tu negatif ke positif. So kalau kita buat lakaran 3 kiri. 3 kiri ni katakan saya ambil 2.9. 2.9. Sama macam tadi lah. 2.9 tu kurang daripada 3. Bila kuasa 2, dia kurang daripada 9. Jadi kita akan dapat nilai itu adalah negatif. Bila negatif sama kes dengan tadi lah. Jawapan dia adalah undefined. Sebab square root negatif tak ada jawapan. Okay. Jadi kalau kita dapat setakat undefined je, kita belum pasti lagi. Ini ada vertical asymptote ke tidak? Okay. So kita lihat kanan pula. Kanan X over square root of X kuasa 2 tolak 9. Kita ganti. Kita akan dapat square root of 0. Kena lihat 0 tu negatif ke positif. So untuk kanan, kita ambil satu nombor. Katakan 3.1 lah. Ganti dekat bawah ni. Jadi 3.1 kuasa 2 tolak 9. Kita akan dapat 0 tu adalah positif. Jadi gabungan atas dan bawah adalah positif infinity. Okay. So untuk yang di sini, kita dah ada keseluruhan dia adalah kita ada 2 vertical asymptote. Okey, setakat ni ada yang tanya tak? Ada yang tanya? Azlan? Tanya Azlan? Bung Zia Juan? Tanya? Cindy? Tak ada? Farah? Faham. Okey. Selesai untuk vertical asymptote. Okey, kemudian kita lihat untuk C pula. Yang C ni sebenarnya kita nak mencari horizontal asymptote. Okey. Jadi kita akan kira limit X approaches negative infinity fx. Okey, ataupun saya buat terus lah. Saya buat terus limit
x approaches negative infinity, kemudian kita ada x over square root of x squared. Bila kita nampak square root of x squared, kalau kamu tengok video, dia akan ada dua jawapan. Sama ada nak pilih positif atau negatif. Ya, ini biasanya kalau kita bincang positif infinity atas, kalau kita bincang negatif infinity, kita ambil bawah. Okey. Nah, jadi kalau ikutkan, kita lihat degree di atas 1. Degree di bawah tu kita lihat macam kuasa 2. Tapi sebenarnya bila ada square root, bacaan dia sama. Atas dan bawah tu sebenarnya degree 1. Jadi untuk yang di sini, kita kena factorize dulu. Selalunya kita akan ubah sikit. So, limit x approaches negative infinity. Yang di atas ni biarkan. Yang di bawah ni, selalunya kita factorize x kuasa 2. So, kita akan dapat yang ni. Cuma untuk yang di sini, square root of x squared ni, kita boleh pilih sama ada nak ambil x ke nak ambil negative x. Tapi ikutlah kita bincang negative infinity. Maka pilih negative x. Jadi kita akan teruskan lagi limit x approaches negative infinity x over, yang ini kita dapat negative x square root of 1 minus 9 per x kuasa 2. Okay. Maknanya kena hati-hati untuk nilai yang ni lah. Kalau kita bincang x approaches to positive infinity, yang di sini mesti ambil positive x. Itu je beza dia. Kemudian kita boleh cancel atas bawah. Maka function kita yang baru adalah limit x approaches negative infinity 1 over negative 1 tolak 9 per x kuasa 2. Kemudian step yang berikutnya, masukkan nilai infinity. Masukkan nilai infinity 1 tolak 9. Ikut kaedah sebenarnya kita boleh tulis negative infinity all squared. Kalau kita nak mudah, biar je. Sebab negative infinity kuasa 2 adalah positive infinity. Itu dalam video tu saya tulis 9 over infinity. Sebab nilai tu saya dah kuasa 2 kan. Tapi kalau nak ikut kaedah, nak tulis pun boleh. Okay, kemudian ini tak perlu kita kira sangat sebab setiap per infinity mesti 0. Maka keseluruhan jawapan kita adalah negatif 1. Dia sebenarnya penyesalannya hampir sama. Limit x approaches positive infinity x over, ini saya buat terus, factorize x squared 1 minus 9 per x kuasa 2. Okey, untuk yang di sini, disebabkan kita bincang positive infinity, maka kita akan pilih yang pertama. Tadi kita pilih yang kedua, sebab kita bincang x approaches negative infinity. Sekarang positif, so kita pilih positif. So, limit x approaches positive infinity. Yang di bawah ni pilih x, positif. Kemudian yang dalam ni kekal. So, ingat yang ini pilih positif. Kemudian kita teruskan lagi. Limit x approaches positive infinity. Yang ini kita boleh cancel atas bawah. Tinggallah positif 9. 1 tolak 9 per x kuasa 2. Masukkan nilai infinity. Okay, so kita boleh tulis infinity kuasa 2. Dan di sini nilai dia adalah 0. So, jawapan kita adalah positif 1. Maka kesimpulan kita, horizontal asymptote ada 2. Iaitu y sama dengan negatif 1. Satu lagi y sama dengan 1. Untuk lakaran graf, kita kena lihat balik step yang daripada awal tadi. Domain. Kemudian kita lihat tadi vertical asymptote. Senaraikan vertical asymptote. Vertical asymptote, tadi kita ada nilai kiri dan kanan. Ini saya ringkaskan ni. Negatif 3 kiri, kita dah kira tadi. Negatif 3 kiri, nilai dia negatif infinity. Tetapi untuk negatif 3 kanan, tadi jawapan dia undefined. Undefined. Okey, kemudian kita lihat tadi untuk limit. Tulis kat sini, limit x approaches 3 from the left. Ni pun tadi kita dah kira, kalau 3 kiri undefined,
3 kiri. Ini rujuk balik pada jawapan yang sebelum ni. Kemudian limit x approaches 3 from the right. Tadi kita dah kira jawapan dia adalah positif infinity. Okey, kemudian kita senaraikan pula horizontal asymptote. Tadi kita dah kira y sama dengan negatif 1, satu lagi y sama dengan 1. So daripada sini kita akan buat lakaran graf. Okay, kalau kita buat lakaran graf, ini adalah x, ini adalah y. Vertical asymptote ada dua, negatif 3 dan 3. So kita buatlah negatif 3 dan 3. Maksudnya ini adalah vertical asymptote. 3, negatif 3 dan 3. Kemudian kita ada horizontal. Horizontal kita adalah yang ni. Negatif 1 dan 1. So buatlah lain. Ini adalah 1. Satu lagi adalah negatif 1. Okey. Jadi kita akan mulakan lakaran graf. Okey, kita akan mulakan lakaran graf. Kita akan baca daripada vertical asymptote. Negatif 3 kiri. Negatif 3 kiri, nilai dia adalah negatif infinity. So kita ambil kat sini. Negatif infinity. Start pada y yang paling bawah sekali. Lepas tu, disebabkan adanya horizontal asymptote, maka graf kita akan melengkung macam ni. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat negatif 3 kanan. Mana ada graf? Sebab dia undefined. Tengok pula 3 kiri. Undefined juga. Maksudnya tengah-tengah ni tak ada graf. Tengok pula 3 kanan. Graf kita adalah positif. Bila positif, ambil y yang paling atas. Positif infinity. Kemudian kita akan gerak. Bila ada asymptote, dia akan melengkung ke sini. Sebab dia punya syarat dia, kebiasaan graf kita jangan langgar asymptote. Maka inilah kita punya graf. Continuity. Continuity maksud dia, kalau katakan saya letak pen di atas nilai, kalau saya letak pen, kalau kita katakan kita berjalan lah. Kita berjalan sini, ada lubang kat sini. Ini yang maksud dia discontinuous. Discontinuous. Kan? Maksudnya kalau kita berjalan tu, tiba ada satu lubang. Kita tak boleh teruskan ke yang seterusnya. Okey? Ini dia panggil discontinuous. Yang ini pun sama juga ni. Ini kalau sejalan, berhenti di sini. Kemudian terputus. Terputus ni yang kita panggil dia sebagai discontinuous. Kan? Contoh. Yang ini pun sama. Ini semua contoh discontinuous. Yang keempat pun contoh discontinuous. Okey? Yang continuous maksud dia, kalau katakan saya ada graf, contoh, katakan saya ada graf, tapi kita close interval pada nilai 2 contoh. Sambung balik. Jadi kalau kita bergerak daripada sini, so kita akan bergerak terus lah. Ini dia panggil continuous. Continuous. Okay. Ini dari segi graf kita nampak lah. Kalau nampak berlubang di tengah tu, itu adalah discontinuous. Kalau kita nampak, memang kita nampak ada titik, tapi dia close interval. Maknanya nilai 2 tu termasuk. Okay. Jadi ini dia panggil continuous. Dari segi graf senang kita nampak. Tapi kalau dari segi pengiraan, diberi function. Bagaimana kita nak tentukan sama ada continuous ke ataupun tidak. Okay. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, continuity test, kita perlu buat 3 step ni. Okay. Kita perlu buat 3 step ni. Yang pertama, FA. Katakan kita bincang pada nilai A lah. Pada nilai A, kita lihat. Step yang pertama, FA ni ada jawapan tak? Okay. Katakan saya lihat kat sini, jawapan dia adalah K lah. Katakan saya dapat K. Define ni maksud dia, nombor tu kita nampak. Okay. Yang tak nampak, katakan saya dah ada square root of negative. Itu tak nampak nombor dia. Ataupun 5/0 pun kita tak boleh panggil dia sebagai define. Define ni maksud dia nombor tu kita boleh nampak. Okey, kemudian kita lihat pula syarat yang kedua. Kita kena kira limit x approaches A fx exists.
So kena ingat baliklah apa maksud exist. Jadi kalau kita ada dua function, ingat kita belajar sebelum ni, kalau ada dua function kena lihat nilai kiri dengan kanan tu sama tak? Limit kiri kanan sama tak? Kalau sama exist. Macam contoh kat sini lah. Kita lihat kiri function lain, kanan pula function lain. Nilai tak sama. Maka syarat yang kedua tu adalah does not exist. Bila does not exist, tak payah kita teruskan syarat yang ketiga. Kita akan pergi ke syarat berikutnya kalau syarat yang sebelum tu dia berjaya. Macam tadi kan. Syarat pertama lepas. Syarat yang kedua does not exist. Jadi yang ketiga tak payah buat. Kalau katakan yang kedua ni exist. Katakan exist, katakan nilai dia L lah. Maka tidaklah syarat yang ketiga. Adakah jawapan yang pertama, ni maksud dia, adakah jawapan yang pertama sama dengan jawapan yang kedua? Kalau sama, maka kita boleh buat kesimpulan fx continuous at x equals to a. Okey? Kita tengok contoh. Okey, kita lihat contoh. Ini berdasarkan pada graf. Determine the continuity at x equal to 0, x equal to 1 and x equals to 2. Jadi kalau kita gunakan syarat tadi, katakan saya nak bincang x equal to 0. Okey. Jadi kita lihat yang pertama syarat dia f0 ni ada jawapan tak? 0, ada jawapan. Close interval dia nilai dia adalah 1. So ini maksud dia define. Define. Kemudian kita lihat pula syarat yang kedua. Syarat yang kedua kita kena lihat limit x approaches to 0. Kena tengok kiri dulu. Kalau ikutkan function ni, kiri ni adalah nilai dia, dia hampir kepada nilai 0. Betul tak? 0 kiri ni hampir kepada nilai 0. So jawab 0. Tengok pula nilai kanan. Nilai kanan. Kanan maksudnya saya akan ambil nilai yang ni lah. Kanan. Hampir kepada nilai y sama dengan 1. Jadi kalau ikut sini, maka untuk limit x approaches 0, fx, kesimpulan dia adalah does not exist. Does not exist. Sebab kiri dan kanan tak sama. Jadi bila kiri dan kanan tak sama, terus kita tak payah gunakan step yang ketiga. Okey tak ni? Faham tak faham ni? So kesimpulan dia, fx is discontinuous. Discontinuous. At mana? X equal to 0. Okey, kita tengok pula kalau pada X sama dengan 1, kita nak uji. Jadi step yang pertama lihat F1. F1 maksud dia yang mana yang close interval. Nilai dia 2. Letak 2. Kalau kita nak buat ni, kita buat in bracket define. Define ni maksud nombor tu kita nampak. Syarat yang kedua, kita nak jawab limit X approaches 1. Tapi kita kena lihat kiri dan kanan dulu. Kiri. Okey, kalau satu kiri ni, kiri, nilai y kita hampir kepada 1. Kalau kita lihat kanan, limit x satu kanan, ni kanan, hampir kepada, dia macam 1.1. Tapi kalau kita bundarkan, nilai dia 1 juga. Okey, untuk soalan ni, maka kita lihat limit x approaches 1, sebarang kiri dan kanan tu sama, kiri dan kanan sama, maka kita akan buat exist. Bila exist, bagi tahu nilai dia adalah 1. Yang sama tu. Okey, kemudian bila syarat kedua lepas, kita teruskan syarat ketiga. Tadi kalau kita lihat syarat yang ketiga, adakah jawapan yang pertama sama dengan jawapan yang kedua? Jawapan yang kedua. Tadi F1 tadi nilai dia 2. Tapi yang kedua ni jawapan ni 1. So tak sama. Yang ini pun kita akan buat kesimpulan fx is discontinuous. Discontinuous at x equals to 2. Okey, kita lihat pada titik x sama dengan 2.
Bila X sama dengan 2, kita nak uji continuity ni. Maka step yang pertama kita lihat F2 sama dengan, ketika X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, nilai Y kita 2. So letak 2. Kalau kita nak detailkan, define. Sebab nombor tu kita nampak. Kemudian step yang kedua, kita perlu lihat limit kiri dan kanan. Sepatutnya untuk jawab ini, kita perlu lihat 2 kiri dulu. 2 kiri. Kalau 2 kiri, kita lihat graf kita ni adalah di sini. Maksudnya nilai Y itu hampir kepada nilai 2. So kita letak sini nilai dia 2. Kemudian kita lihat pula limit X approaches to from the right. Fx kita lihat 2 kanan. 2 kanan graf kita hampir kepada nilai Y sama dengan 2. Okey. Jadi kita akan ambil bacaan 2. Kemudian barulah kita lihat dia punya syarat yang kedua, iaitu X approaches to Fx. Disebabkan kiri dan kanan tu sama, kita letak nilai yang sama tu, dan kalau nak detail kita letak axis. Axis ni maksudnya kiri dan kanan tu sama. Kemudian step yang ketiga, kita akan lihat adakah jawapan yang pertama sama dengan jawapan yang kedua. Okay, jawapan yang kedua. Kita lihat tadi sama. Bila sama, maka kesimpulan therefore Fx is continuous. Continuous at X equals to 2. Yang sebelah ni pun sama. 11.1. Okey. Katakan kita buat lah ni. Untuk soalan 11.1. So kita akan ambil Fx yang pertama. Saya akan ambil dulu. Okey, kalau kita nak uji step yang pertama, kita ganti F1. F1 gantilah. So 1 tambah 1, 2 per 2 tolak 1 tolak 3. Kita akan dapat berapa? Oh, mic Mio. Allah Akbar. Mio dah tertekan. Okey. Aduh, sorry sir, lupa off mic sir. Okey dah. Okey, settle. Ini kalau kita nilaikan F1 berapa? F1 2 bagi dengan 2 tolak 4. So negatif 1. Betul? Ini 1. 11.1. Okey, macam tu lah. 1. Kemudian ikut syarat yang kedua pula. Syarat yang kedua, kita kena lihat limit kiri kanan. Limit kiri kanan ni kita akan buat kalau function tu ada 2 ataupun lebih. Sekarang function kita 1. Jadi tak payah buat limit kiri kanan. Kalau 1 je function, terus kita ambil jawapan limit X approaches to 1. So gantilah. Okay, kita akan ganti kat sini. Tak payah buat kiri kanan. Function ada 1. Kalau nak buat kiri kanan pun, jawapan ni sama. So ganti 1, so ini 2. Maka salah jawapan dia akan sama yang tadi lah. Nanti 1. Maka kita lihat syarat yang ketiga. F1 equals to limit X approaches 1 Fx. Sama. Bila sama, kesimpulan kita adalah Fx is continuous. Continuous. Bagi tahulah di mana Fx equals to 1. Ikut soalan. Okey, kita lihat contoh 11.1. Determine whether the following function are continuous at the given points. Okey. Jadi sama aja, kita akan gunakan takrifan pada X sama dengan 1. So kita mulakan syarat yang pertama, F1. F1 ni maksudnya cari yang sama dengan 1. Yang sama dengan 1 tu adalah function yang ketiga. So kita gantikan X tu 1. So 1 tolak 1, jawapannya 0. Yang ini adalah define sebab nombor tu kita nampak. Kemudian syarat yang kedua, kita perlu lihat limit X approaches 1 kiri. Kiri dan kanan. Kita buat kiri dulu. Kalau kiri, kita pilih function yang kurang daripada 1. Yang kurang daripada 1 adalah function yang ketiga. Function yang ketiga. So kita ambil X tolak 1. Gantikan nilai 1 tolak 1, 0. Kemudian kita lihat limit X approaches 1 from the right. Kita rujuk kepada more than 1. More than 1 tu adalah function yang kedua. So ambil 2X tolak 1.
dah pilih function, gantikan X tu dengan 1. So 2 tolak 1, 1. So kita lihat di sini, rupanya limit X approaches 1, kiri dan kanan tak sama. Maka terus kita akan buat does not exist. Sebab kiri dan kanan tak sama. Bila does not exist, syarat yang kedua, maka tak bolehlah kita teruskan syarat yang ketiga. Sebab syarat yang kedua gagal. Terus kita buat kesimpulan. Therefore, fx is discontinuous. Discontinuous at x equals to 1. Okey, kita lihat 11.2. Determine the value of x where fx equals to x squared plus x minus 6 over x minus 2 is discontinuous. Okey, maknanya kita nak tentukan nilai x. Okey, jadi yang pertama, kita akan lihat yang pertama, f ni sebenarnya kita akan refer kepada denominator. So kita ambil dulu syarat denominator. Kalau kita ambil syarat denominator, x minus 2 not equals to 0, maka x not equals to 2. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan yang pertama untuk uji continuous. Kita lihat yang pertama, f in bracket 2, ada jawapan tak? Disebabkan x not equals to 2, maka untuk yang pertama undefined. Okey, untuk yang pertama adalah undefined. Bila undefined, terus kita buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan x, maksud dia fx is discontinuous. Continuous at x equals to 2. Ini soalan yang pertama. Kemudian, if fx is continuous at any point, define the new function fx. Okey, yang ini syarat pula kalau kita nak tunjukkan f function yang baru. Function yang baru untuk fx is continuous. Jadi kita perlu dapatkan function yang baru. Kita kena pastikan f2 ni ada nilai. Dan limit x approaches to mesti ada nilai. Dan nilai tu mesti sama. Okey. Jadi kita kira limit x approaches to, so kita ganti kat sini x kuasa 2 tambah x tolak 6 bahagi dengan x tolak 2. So kita akan kira yang di atas ni kita perlu factorize. Okay. Kalau kita factorize, kita akan dapat x tambah 3 dengan x tolak 2 bahagi dengan x tolak 2. Okay. Okay, kemudian ada yang kita boleh cancel. So boleh cancel atas dan bawah. Maka function kita adalah x tambah 3. Jadi kalau kita ganti nilai 2, maka kita akan dapat 5. Okey. 5. Jadi function yang baru kita boleh nyatakan. Okey. Function yang baru maksud dia mesti ada dua function. Yang pertama x kuasa 2 tambah x tolak 6 bahagi dengan x tolak 2. Ini untuk syarat not equals to 2. Kemudian function yang kedua kita boleh ambil nilai 5 untuk x sama dengan 2. Okey. Jadi kalau kita gunakan function yang ni, kita akan lihat syarat yang pertama ada nilai f2 5. Kemudian tadi kita dah tunjukkan limit x approaches to fx, nilai pun 5 juga. Kemudian kita dapati bahawa syarat yang pertama sama dengan syarat yang kedua. Okey, jadi kita dah uji kalau kita pilih function yang baru ni memang sah, dia adalah continuous. So soalan yang terakhir ni kita nak tentukan fx. So inilah jawapan dia. Okey, kita lihat soalan 11.3. 11.3. Kadang-kadang soalan dia beri maklumat continuous. Function tu adalah continuous. Tetapi dia nak cari constant. Okay. Jadi untuk kalau jumpa soalan-soalan yang macam ni, kita lihat tadi ada continuous ni ada 3 syarat.
yang pertama ada, kemudian syarat yang kedua, syarat yang ketiga. Okay. Jadi kalau nak jawab soalan ni, kita lebih mudah pilih syarat yang kedua. Dia tak payah tunjuk lagi dah. Kita hanya pilih je syarat yang kedua. Kalau syarat yang kedua, kita lihat pada sempadan. Sempadan kita adalah negatif 1 dan 1. Jadi kita akan jawab pada sempadan negatif 1. Kita kira limit kiri dan kanan. Maknanya kita gunakan syarat yang kedua. Gunakan limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau kita ambil limit kiri. Ya, kalau saya ambil limit kiri, negatif 1 kiri. Negatif 1 kiri, kita lihat less than 1. Less than negatif 1. So, function dia adalah AX tolak B. Kemudian kita samakan dengan limit X approaches negative 1 from the right. Maksudnya lihat more than negative 1. More than negative 1 tu yang ni lah. Maka pilih function yang kedua. 2X kuasa 2 tambah 3AX tambah dengan B. Kemudian kita ganti nilai negatif 1. Lepas kita dah pilih function, ganti nilai negatif 1. Maka sebelah kiri akan dapat negatif A tolak B. Sama dengan. Sebelah kanan pun ganti juga dengan negatif 1. So 1 darab 2, 2. Kemudian tolak 3A tambah B. Okay. Ini nanti kita selesaikan. Nanti kita akan dapat. Okay, sekejap ya. Kita akan dapat. Ini selesaikan ya. Selesaikan. Dapatlah persamaan A tolak B sama dengan 1. Persamaan yang pertama. Kemudian kita ambil pula maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua kita bincang pada X sama dengan sempadan yang kedua. Iaitu 1. 1. Tadi negatif 1. Pada nilai 1. Sama juga kita akan ambil limit 1 kiri. 1 kiri. 1 kiri itu maksudnya less than 1. Pilihlah function yang kedua. 3AX tambah B. Kemudian samakan dengan limit X approaches 1 from the right. Maksudnya cari more than 1. Sama dengan 4. Jadi kita gantilah nilai kiri 1. So 2 tambah 3A tambah B sama dengan, untuk yang sebelah kanan tak ada pun X. Jadi terus ambil nombor je. Sama dengan 4. Ini kamu permudahkan ni. Maka kita akan dapat 3A tambah B sama dengan 2. So kita dapat 2 persamaan. Kamu selesaikan nanti. Jawapan akhir dia adalah 3/4 dan B sama dengan negatif 1/4. Okay. Jadi kalau soalan dia gunakan function tu continuous. Tapi kita nak cari constant. Jadi kita gunakan syarat yang kedua. Kalau kita nak buktikan, kena buat 3 syarat. Tapi kalau nak cari constant, pilih 1. Untuk soalan yang macam ni, pilih nombor 2. Ini pun sama juga. Kita nak mencari constant. Tapi dia gunakan maklumat fx is continuous for all real values of x. Sama je. Kita fokuskan kepada sempadan. Untuk kat sini, sempadan kita adalah negatif 1. Kemudian ada lagi 2. So ada 2 sempadan. Jadi kita guna cara tadi. Kita guna kaedah tadi. So katakan saya bincang pada sempadan X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. So kita kiralah limit negatif 1 kiri. Negatif 1 kiri. Pilih function yang kurang daripada negatif 1. Kurang negatif 1 adalah function yang pertama. 5 tolak PX. 5 tolak PX. Sama dengan limit X approaches negative 1 from the right. Itu maksud dia rujukan kita more than negative 1. More than negative 1 itu adalah function yang kedua. PX tambah Q. Jadi sebelah kiri gantikan dengan nilai negatif 1. So 5. Dapat 5 tambah P sama dengan. Yang ni gantikan dapat 1 tolak P tambah Q. Okay. Jadi kalau kita permudahkan, dapatlah 2P tolak Q sama dengan 1 tolak 5 negatif 4. Function yang pertama. Kemudian kita gunakan maklumat pada X sama dengan 2. Sempadan yang kedua. Kita kira limit
Dua kiri. Kalau dua kiri, maksudnya rujukan kita less than 2. Jadi pilihlah function yang kedua. Okay, sama dengan limit. Dua kanan, rujukan kita adalah more than 2. More than 2. Pilihlah function yang kedua. Yang ketiga. Kemudian ganti nilai, masukkan nilai 2. So kita dapat 4 tambah 2P tambah Q. Kemudian kalau kita ganti ni dapat 0. So permudahkan sikit. Ni sebenarnya saya boleh permudahkan ni. X tolak 2. X tambah 2. Kemudian divide by X minus 2. So ada yang kita boleh cancel. Hanya function yang sebelah kanan tu kita gunakan X tambah 2. So kita ganti X tambah 2. So 2 tambah 2. Selesaikan ni. So 4 tolak 4. 0. Jadi selesaikan. Okay. Jadi kalau katakan saya selesaikan ni. Equation yang pertama tambah equation yang kedua. Tambah secara tegak. 2P tambah 2P. 2P tambah 2P, 4P. Dah, selesai. Kemudian yang ni habis. Negatif 4. Ini sama dengan negatif 4. Maka P itu adalah negatif 1. Kemudian kita nak cari Q. Pilih mana-mana equation. Katakan saya pilih yang pertama lah. Pilih yang pertama. So, gantikan P negatif 1 dapat negatif 2. Tolak Q sama dengan negatif 4. Maka Q sama dengan tolak 2 tambah 4. 2. So, itulah jawapan kita. Properties of continuity. Jadi, kalau kita diberi F dan G ni adalah continuous. Okay. Maka function FG. Maksud dia, ni function ni saya tertinggal ni. Sama ada kita ambil F darab G ke, F tambah G ke, semua ni adalah continuous. Okay. Jadi kalau kita diberi F tu continuous, G pun continuous. Kalau kita buat operasi darab ke, tambah ke, tolak ke, maka dia kekal akan jadi continuous. Okay. Kemudian yang kedua, kalau kita diberi G continuous, G function yang pertama continuous, yang F pun continuous. Okay. Maka composite function tu adalah continuous juga. Okay. Ini kalau kita nak lihat, kalau kita buat operasi darab ke, tambah ke, tolak, apa jadi. Sama juga untuk composite function.